عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat menyambung lagi pengajian usul tafsir kita, iaitu kita tengok pada kemarin kita sebut berkenaan dengan bahasa Arab, menggunakan kaedah bahasa Arab, dan kita telah perincikan kemarin dalam bahasa Arab ni, iaitu dia ada isim, dia ada fi'il, dia ada haraf ataupun kata nama, kata kerja dan juga kata hubung. Semua benda tu kaedah-kaedah begitu, kaedah yang dipakai dalam ilmu Al-Quran Al-Karim. Sebagai penambahannya, dalam Quran ni ada juga kaedah bahasa Arab yang kadang-kadang hurufnya dibuang. Hurufnya dibuang. Dalam bahasa Arab ni dia bahasa yang unik. Contoh, saya bagi satu kaedah, satu contoh yang saya lupa nak bagi kemarin. Baik. Perkataan as-sama'u. Sama'u makna langit. Baik, as-sama'u ni asal perkataan dia itu as-sama'u. As-sama'u ni asal. Ni asal. Jadi orang Arab ni, dia jenis cakap payah-payah ni dia tak mau. Cakap susah dan cakap tidak cantik dia tidak mau. As-sama'u, jadi as-sama'u asal dia, wu ni bunyi tak sedap. Dihazafkan hamzah ni, dibuang. Buang jadi as-sama'u, ada hamzah. Dia buang waw ni. Ni bagi kalimah dia panggil plural atau ni kalimah singular, personal ni satu. Kalimah dia sebut dalam bahasa dia panggil mufrad, dalam bahasa Inggeris dia panggil singular. Untuk kalimah satu, bilangan satu. Kalau jamak, as-samawatu. Bila jamak ni, dia kena buat bagi semula kalimah yang dibuang ni, kalimah waw ni. Jadi buat bagi semula di sini. Ni berlaku apabila benda ni jamak ataupun plural. Ini contoh dalam Al-Quran
memang ada kalimah yang dibuang dan kalimah yang dihazafkan, kalimah dibuang. Itu mengikut kaedah bahasa Arab. Jadi ada kalimah yang tidak sepatutnya dibuang tapi tiba-tibanya dibuang dalam bahasa Quran. Sebab apa benda itu dibuang? Contoh, kalau orang ikut pengajian saya, di apa orang panggil di Masjid Mulang tu, kalimah lail wa layalin ashr, wa layalin ashr, wa layalin ashr, tak ada alif lam. Sepatutnya kena ada alif lam ni, al-lail. Tapi bila tidak ada alif lam, kaedah balaghah dia tidak ada penentuan di sini. Malam tu malam apa? Mungkin orang boleh sebut malam Ramadan ataupun malam Zulhijjah. Jadi macam-macam boleh, kerana tidak ada alif lam. Tapi apabila ada je alif lam, al-lail, orang akan fokus malam tu malam apa sebenarnya. Jadi ini adalah kaedah bahasa Arab. Ini adalah kaedah bahasa Arab yang perlu difahami oleh setiap orang yang nak menafsirkan Al-Quran, dan mustahil orang itu dapat menafsirkan Al-Quran jikalau dia tidak memahami kaedah bahasa Arab ini. Baik, hari ini iaitu tafsir Al-Quran bil-Ra'yi. Baik. Itu tajuk kita hari ini. Allahu Akbar. Tafsir Al-Quran bil-Ra'yi, usul yang keenam, tafsir Al-Quran menggunakan akal fikiran. Ini agak panjang sikit, tapi tak apalah, kita cuba habiskan untuk hari ini. Usul keenam ini ialah menyatakan pendapat setelah meneliti, merenung dan mengkaji. Meneliti, merenung dan mengkaji Al-Quran, berpandukan usul-usul tersebut di atas. Allah mengurniakan kepada manusia Al-Quran, Allah Ta'ala mengurniakan akal kepada manusia. Al-Quran pula menggesa manusia menggunakan akalnya. Maka seseorang ahli tafsirlah sentiasa menggunakan akal dalam kajian terhadap Al-Quran. Dengan menggunakan akal, wujud kefahaman yang mendalam tentang agama, itu tafaqquh fid din. Lihat bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas, seorang yang kemudiannya terbilang sebagai tokoh utama dalam tafsir. Bukankah baginda mendoakan agar beliau mendapat kefahaman yang mendalam tentang agama yang diajarkan Allah kepadanya, dan agar diajarkan Allah kepadanya ilmu tafsir Al-Quran? Begini doanya, Allahumma faqihhu fid din. Tu salah tu, dha tu berbetulkan, Allahumma faqihhu fid din, bukan din. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Yang bermaksud, ya Allah, kurniakan kepadanya ini Ibnu Abbas kefahaman yang mendalam tentang agama, dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Kalau kita nak baca untuk kita tukarlah dia punya hu tu, Allahumma faqihna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, wa 'allimna fit ta'wil, ataupun wa 'allimna at-ta'wil, boleh juga. Wa 'allimna, betul, at-ta'wil tu ada alif lam, buang fi pun tak apa juga. Nak tambah fi pun boleh juga kalau kita minta untuk kita. Dan itulah yang saya selalu sebut doa kita dalam sebelum daripada saya mengajar tafsir. Kita minta Allah Ta'ala beri kefahaman dulu kepada kita. Sayyidina Ali pernah berkata,
tidak ada ilmu apa-apa ilmu khusus atau rahsia kepada kami selain kefahaman tentang Al-Quran yang dikurniakan, yang Allah kurniakan kepada seseorang. Illa fahuma ya'tihi Allah rajulan fil Quran, maknanya itu bahasa Arab dia. Selain daripada illa atau selain fahima, kefahaman, yu'tihi, Allah Ta'ala kurniakan, yu'tihi Allah, Allah Ta'ala kurniakan rajulan kepada seseorang fil Quran, dalam Quran. Itu kata Sayyidina Ali, tidak ada ilmu yang tersembunyi yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang, semuanya ilmu diajar oleh sahabat. Athar ni rujukan ni dalam athar riwayat Bukhari. Kata-kata Sayyidina Ali ini menolak dakwaan golongan Batiniyah. Batiniyah ni golongan mana? Golongan Sufi yang ekstrim tu, golongan Berelwi, golongan pemuja kubur dan sebagainya. Menonjolkan juga betapa istimewanya kefahaman hasil kajian terhadap Al-Quran dengan menggunakan akal fikiran. Kefahaman dan pemahaman Al-Quran secara mendalam itu sebenarnya yang dikatakan tafsir Al-Quran menggunakan akal fikiran. Baik, tafsir Al-Quran menggunakan akal fikiran ini apabila seseorang itu menguasai kesemua ilmu-ilmu dalam Al-Quran yang kita sebut ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Baik, ada berapa ilmu Al-Quran ni? Mari kita tengok nah. Untuk menguasai tafsir dia kena ada berapa ilmu. Baik. Untuk menguasai tafsir ni, dalam ilmu usul tafsir ni, jadi kita kena ada berapa ilmu dalam ni. Kejap saya buat. Saya tak boleh nak photostat, tak boleh nak print keluar. Laptop saya tak boleh nak buka. Semua maklumat dalam tu. Rahsia negara semua duduk dalam tu. Jadi jadi tak boleh nak buka tu, Allah alam, kita pun tak tahu sebab apa. Allah ujian sungguh. Kita nak buka tak boleh nak buka langsung. Nyala pun tidak dia punya tu dia. Jadi saya kata Allah ujian sungguh. Ujian. Baik. Jangan tak jumpa. Lain kalilah saya sebut berapa ilmu yang perlu ada untuk menafsir Al-Quranul Karim. Di antaranya ilmu bahasa Arab lah. Di antaranya ilmu bahasa Arab. Tak silap saya, dia ada lebih kurang 15 ilmu tersebut. 15 ilmu bagi memahami Al-Quran dengan betul. Baik. Orang yang memahami 15 ilmu ni, orang itu boleh menafsir Al-Quran mengikut pandangan dia sendiri. Itu pun dia tidak boleh lari daripada pandangan-pandangan yang disebut oleh para alim ulama'. Dia tak boleh lari. Memang dia tak boleh lari. Kerana kalau dia lari, dia akan jadi tafsir yang tercela, dia panggil. Tafsir yang tercela. Baik. Sekejap nak. Dalam bab menggunakan akal ni lah dia panggil takwil, dia panggil takwilul Quran. Apa maksud takwil ni? Itu huraian dari sudut makna yang kedua. Makna pertama tu, makna yang kedua. Orang ni untuk mendapatkan kemahiran ini bukan mudah lah. Dia kena ada 15 ilmu. Kita jumpa dah 15 ilmu. 15 ilmu perlu ada di dalam untuk mentakwil Al-Quran. Yang kata tafsir Al-Quran pakai akal tu, dia kena menguasai 15 ilmu. Yang pertama
Yang pertama iaitu ilmu lughah. Ilmu lughah. Ilmu lughah ini mesti orang tu tahu bahasa Arab, tahu lughatul Arabiyah dengan sempurna. Saya tulis Jawi, faham ke tak? Boleh tak? Anda minta maaf kalau tak boleh baca Jawi, tapi kita kena belajar lah. Sebab saya jarang tulis Rumi. Jadi kalau tulis Rumi ni tak berapa nak kemah gitu tulisan. Jadi hodoh macam budak dia satu. Saya tulis Arab ni, tulis Jawi ni sebab bahasa orang Melayu. Baik. Dia mesti tahu kaedah bahasa Arab. Dia mesti tahu lughah. Lughah ni itu bahasa Arab dengan sempurna. Yang kedua dia kena tahu kaedah bahasa. Dia kena tahu kaedah bahasa. Macam mana tu? Dia itu tahu kaedah bahasa, itu nahwu al-lughatul Arabiyah. Dia mesti tahu kaedah bahasa, iaitu nahwu bahasa Arab. Yang ketiganya dia mesti kena tahu tasrif. Tasrif ataupun sharaf. Dia mesti tahu. Nahwu tadi dia mesti tahu sharaf, iaitu sharaf ni adalah berubah kalimat. Dalam bahasa Inggeris dia panggil tense. 3 lah tu. Kita tulis dulu, lagi kalau tak faham kita slow-slow. Yang keempat, dia mesti tahu kata dasar. Kata dasar. Yang kelima, dia mesti tahu, dia panggil al-ilmul ma'ani. Ilmu ma'ani ni itu satu-satu perkataan yang banyak makna. Baik, kalau kita pergi 5 dulu, takut tulis 15 lagi pening. Kita pergi 5, 1-5. Baik. Yang pertama, dia mesti tahu lughatul Arabiyah dengan sempurna untuk mentakwil Al-Quran itu. Semua orang yang nak mengajar tafsir, benda ni dia kena tahu. Amatlah penting. Baik. Yang kedua, dia kena tahu kaedah bahasa dari sudut nahwu dia yang kita sebut kemarin. Isim, fa'il, mesti dia tahu kaedah tu dengan sempurna dan pecahan-pecahan dia dengan baik. Yang ketiga, dia kena tahu saraf. Saraf ni huruf yang berubah. Contohlah saya bagi saraf ni. Saraf ni kita bagi contoh sikit. Contoh dia di sini. Baik, contoh saraf. Kata ganti nama bagi dia, huwa. Ni seorang. Huma. Dia
dua orang. Hum lebih pada tiga. Ni kata ganti nama ni, kata ganti diri, orang panggil tak? Huwa, dia, untuk seorang. Huma, mereka berdua. Hum, mereka semua. Boleh faham ni? Baik. Kita ambil fi'il masuk satu sini. Kita buat gitu. Kita ambil fi'il masuk satu. Fi'il kita masuk sini. Kita nak ambil fi'il apa? Duduk. Jalasa. 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 Jangan. Kita ambil zahaba. Senang nak sebut. Zahaba makna pergi. Huwa zahaba. Seorang. Zahaba. Kalau dua orang dia jadi zahaba. Ada alif belakang. Zahaba. Kalau ramai jadi zahabu. Ada waw belakang. Perubahan huruf ni dia kena tahu. Pening lah tu sikit-sikit tu. Nah, perubahan huruf ni dia kena tahu untuk memahami tafsir. Sebab mesti ada huruf yang berubah nanti. Sepatutnya gini tapi jadi lagu lain. Sebab apa Quran sebut gini? Mesti ada sebab. Kadang-kadang lari daripada kaedah bahasa kadang-kadang. Sebab dia bahasa Quran. Bagaimana saya sebut kemarin. Ni, saya ambil contohnya ni. Huwa dia. Kalau dia zahaba Muhammad, telah pergi Muhammad. Zahaba. Kalau Muhammad dengan Qasim, Muhammad seorang, Qasim seorang. Zahaba Qasim wa Muhammad. Kalau ramai-ramai, hum zahabu. Ni fi'il madhi ni, fi'il telah pergi. Kalau fi'il mudhari' akan pergi, dia jadi ya pula, dia tambah ya pula sini. Huwa zahaba yadhhabu, dia jadi tambah ya. Yadhhabu. Yadhhabu. Lepas ni yadhhabu, yadhhaba. Yadhhaban. Lepas tu yadhhabuna. Dia jadi gitu pula. Sekat tu sudahlah, takut pening banyak-banyak. Sebab dia berubah. Ini adalah satu kaedah daripada bahasa Arab. Baik. Kaedah ni dia kena tahu dalam bahasa Arab. Iaitu kaedah tense, berubahnya makna, berubahnya sebutan. Lepas tu dia kena tahu kata dasar. Kata dasar. Contohnya kata dasar yang boleh kita bagi, ru'ya. Ru'ya asal daripada ra'a, tengok. Ru'ya. Lepas tu ni satu contoh kata dasar. Dia kena tahu ni perkataan ni ambil di mana. Perkataan tu ambil di mana. Kalau dalam Quran contoh saya bagi wa yawma yuhsharu ni makna yuhsharuna. Yuhsharu ni mesti tahu perkataan dasar dia mana. Sebab ya ni tambah ni dengan waw belakang ni tambah lah untuk bunyikan perkataan tu berdasar kepada ramai ke, dua orang ke, seorang ke. Dia mesti tahu perkataan asal. Yuhsharu dia mari daripada hasyara. Mari daripada hasyara. Ya'kulu contoh, ya'kulu makan. Ya'kuluna makan. Dia mari daripada perkataan akala. Mari daripada perkataan akala. Tu daripada sudut kena tahu kata dasar. Lepas tu
Yusabbihuna, contoh. Yusabbihuna. Yusabbihu makna bertasbih. Asal daripada perkataan sibah, makna berenang. Kalau lari jauh tu tasbih dengan berenang. Sebab apa dia lari jauh tu? Ada sebab dia. Ada sebab dia. Nanti kita akan sebut sebab tu. Tak usah fikir lagi sebab apa. Baik. Itu kena tahu kata dasar. Ilmu ma'ani, perkataan yang banyak makna. Yang banyak makna. Ini biasanya memang kena tahu. Sebab perkataan satu je dalam Quran ni kadang-kadang maknanya banyak. Tu kaedah bahasa Arab yang orang panggil keunikan bahasa Arab. Walaupun dia satu perkataan tapi dia banyak makna dia. Kita pergi 5 dulu. Esok kita bagi 5 pula. Dia tak ada bagi habis. Kita tak faham. Dia jadi tak faham. Kita bagi 5 dulu kaedah tu. Baik. Kita sambung ni. Perlu sekali difahami dengan baik pengertian mentafsir Al-Quran dengan menggunakan fikiran. Sesetengah orang mengharamkan semua bentuk menggunakan akal fikiran. Setengah yang lain pula mengambil kesempatan daripadanya dan bertindak mentafsir ke Al-Quran dengan sewenang-wenang dan sesuka hati. Al-Imam Ibn Taymiyah dalam Muqaddimah Usul Tafsirnya telah menulis beberapa panduan penting berhubung dengan perkara ini. Penulis akan menyaringnya menggunakan bahasa yang mudah dan ringkas. Kata beliau, tafsir menggunakan fikiran terbahagi kepada 2. Tafsir menggunakan fikiran yang terpuji dan tafsir menggunakan akal fikiran yang tercela. Baik, ini yang kita nak tengok. Allahu Akbar. Baik. Tafsir dengan ra'yi ini dia terbahagi kepada 2. Yang pertama, yang terpuji, yang kedua yang tercela. Baik. Kalau saya buat titik gini tu makna titik 2. Panjang gitu. Ringkas tulisan. Yang terpuji, yang tercela. Yang terpuji ni macam mana, yang tercela ni macam mana? Baik, kita tengok di situ. Tafsir menggunakan fikiran yang terpuji ialah mentafsirkan sesuatu ayat Al-Quran secara bersepadu dengan cara mengemukakan ayat yang lain dan ada kaitan dengan mengemukakan hadis-hadis sahih yang membantu penafsirannya di samping membatalkan hadis-hadis dhaif dan maudhu' yang dikaitkan dengannya. Menyebutkan ijma' sahabat jika ada, membawa beberapa pendapat dan menterjihkan yang mana rajih daripadanya, menyatakan pendapat tabi'in yang boleh dan tidak boleh dijadikan dalil, membincangkannya berdasar kaedah bahasa Arab secara tuntas, lalu mengemukakan pendapat, membuat kesimpulan dan keputusan berlandas kepada dalil yang kukuh. Mentafsir Al-Quran dengan cara terpuji dikatakan tafsir menggunakan fikiran yang terpuji. Tafsir seperti ini memang terpuji dan menjamin kedudukan tinggi di sisi Allah. Baik. Tafsir yang terpuji ini ada syarat dia. Yang pertama, rujukan besar sekali tafsir Al-Quran yang kita mengaji. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, sahabat. Yang keempat, tabi'ina. Baik. Baik. Lepas tu ni, dia tafsir Quran, sahabat.
penafsiran. Dalam penafsiran ini, hasil daripada semua ni, barulah dia buat keluar keputusan dia yang disebut sebagai tarjih. Dia pun tarjih. Dia pun buat keluarlah satu, dia buat keluarlah dua, dia buat keluarlah tiga. Pendapat dia sendiri ni. Ini pendapat dia sendiri. Ini sendiri, pendapat dia sendiri berdasar kepada benda ni. Berdasar kepada benda. Tu orang panggil takwil yang terpuji. Takwil yang terpuji. Baik, kita bagi contoh takwil yang terpuji. Tegian ni dulu. Contoh takwil yang terpuji. Baik. Contoh kita bagi contoh daripada seorang yang kita biasa sebut nama dia tu, iaitu Syah Waliullah. Syah Waliullah. Ambil contoh daripada dia. Hasil daripada dia buat penelitian kepada Al-Quran, maka dia bahagilah Al-Quran ini kepada 1, 2, 3, 4. Dia bahagi Quran pada 4. Apa benda yang dia bahagikan? Boleh tengok dalam Fawzul Kabir min Usul Tafsir, iaitu ilmu yang berhubung dengan Al-Quran. Ilmu yang berhubung dengan Al-Quran. Baik. Yang pertama sekali, hasil daripada kajian dia, dia kata Al-Quran ni boleh bahagi pada 4 bahagian. Yang pertama sekali tentang wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Dia kata, nak tengok wujudnya Allah ni, dia kata tengok surah Al-Fatihah. Al-Fatihah sehinggalah kepada Al-Fatihah sampai pada sebelum daripada Al-An'am tu, Al-A'raf ke apa. Baik. Daripada Al-Fatihah dia kata Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, sampailah kepada Al-Ma'idah. Ini dia kata bahagian pertama Al-Quran. Wujudnya Allah, Al-Fatihah sampai Al-Ma'idah. Tak ada orang buat gini ni. Orang panggil menggunakan akal dia yang sempurna. Dia ijtihad, dia tarjih, maka keluarlah daripada pendapat sahabat. Dia kaji, dia pun bahagilah Quran ada 4. Bahagian pertama, wujudnya Allah. Dalam surah Fatihah sampai Al-Ma'idah ni semua cerita wujudnya Allah, kebanyakannya pasal tauhid. Baik. Yang kedua dia kata, lepas tu yang kedua dari berkenaan dengan Khaliqiyah itu penciptaan. Bab penciptaan ni dia kata dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan bab penciptaan bermula daripada surah Al-An'am, mula daripada surah Al-An'am sehinggalah kepada Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yusuf, Isra, sehinggalah sampai kepada surah Al-Isra. Tu dia punya kajian dia. 2 dia kata. Ini contoh pun kita boleh ambil maklumat. Baik.
Yang ketiga, iaitu rububiyah. Rububiyah atau pentadbiran. Pentadbiran ni dia kata Allah Ta'ala sebut pentadbiran ni bermula daripada Al-Kahfi, surah Kahfi yang lalu kita baca tu, sampailah kepada surah dekat-dekat dengan surah Sabah, itu surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ni yang ketiga. Saya tulis yang keempat sebab saya tak mau bangun lah ni, duduk tu. yang keempatnya iaitu tentang yaumil akhirah. Yaumil akhirah, tentang akhirat. Tentang akhirat ni Allah Ta'ala sebut daripada surah Sabah hingga akhir Quran. Okey. Baik, tengok depan kan supaya faham. Baik, sekarang kita tengok ni contoh dia. Contoh dalam ni tafsir ru'yah dengan akal fikiran yang terpuji. Dia buat khulasah daripada Quran, sunnah, sahabat, tabi'in, semua sekali. Dia pun tarjihlah hak dia sendiri. Mana hak dia sendiri? Ni keluarlah. Yang pertama dia kata kita nak bahagi Quran tu kepada 4 bahagian. Dalam Al-Quran ada 4 bahagian. Yang pertama, wujudnya Allah, adanya Allah. Surah Fatihah, surah Al-Ma'idah. Pertama. Yang kedua, dia cerita pasal khaliqiyah, penciptaan Allah. Allah Ta'ala buat daripada Al-An'am sampai Al-Isra'. Dalam tu banyak ayat mengenai khaliqiyah, penciptaan. Yang ketiga, rububiyah ataupun pentadbiran. Allah Ta'ala mentadbir. Banyak dicerita daripada Al-Kahfi sampailah Al-Ahzab. Dan yang keempatnya berkenaan dengan akhirat, daripada Sabah sampailah pada akhir Quran. Dan semua dia kata empat perkara ini adalah menghuraikan surah Al-Fatihah. Dia kata gitu, menghuraikan surah Al-Fatihah. Contoh menghuraikan surah Fatihah ni berkenaan dengan akhirat, dia hurai Malik Yaumiddin. Kalau Rabbil Alamin ni tentang pentadbiran. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah bila disebut Rabbil Alamin. Semua ni dia kata Quran ni ada dalam surah Al-Fatihah. Itu dia punya pendapat dia, dan itu adalah takwil yang terpuji. Takwil yang terpuji. Baik, kita tengok lagi sikit. Hukum hakam. Hukum hakam tu dia bab hukum ni dia tidak sampai 50% dalam Quran. Jadi dia kata bab hukum hakam ni ada pentadbirannya dengan akhirat. Ada kaitannya dengan Allah Ta'ala menciptakan kita dan Allah Ta'ala buat undang-undang. Dia merangkumi juga dalam tu. Sejarah dia bahas dalam bab asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Dia bahas di situ. Di sini dia tidak masukkanlah, sebab sejarah ni seolah-olah nak tahu ayat Quran tu mesti ada sejarah dia. Sebab sejarah dalam Al-Quran ni dia tidak sebut dengan sepenuhnya. Contoh dalam bab peperangan Badar dia tak sebut tarikh. Itu perlu kepada penafsiran sahabat dan tabi'in.
Dia duduk situ. Baik, itu perincian yang kita sebut tafsir menggunakan akal fikiran semata-mata, menggunakan akal yang terpuji. Yang kedua, tengok, tafsir menggunakan fikiran yang tercela. Tafsir menggunakan fikiran yang tercela. Macam mana kita tafsir menggunakan fikiran yang tercela ni? Ada ke? Memang ada lah. Tafsir menggunakan fikiran tercela pula tafsir dengan menggunakan fikiran semata-mata tanpa menghiraukan segala usul yang telah disebutkan sebelum ini. Orang yang mentafsir Al-Quran menggunakan fikiran tercela akan mencari dalil atau sokongan daripada Al-Quran untuk menyokong dan menguatkan satu fahaman yang telah sedia padanya. Dia mengutamakan akalnya dan menolak hadis-hadis sahih yang bercanggah dengannya. Dia tidak percayakan mukjizat. Dia bahkan selalu sahaja menyalahi kaedah-kaedah bahasa Arab yang telah disepakati oleh ahli bahasa. Pentafsir seperti ini bukan sekadar tercela, malah akan disiksa oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Ini kerana ia bukan sahaja menyesatkan dirinya, malah menyebabkan orang lain juga sesat. Semoga Allah melindungi kita daripada menurut perbuatan yang sebegini. Baik. Menurut Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih, perbuatan mentafsir Al-Quran dengan perbuatan mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal semata-mata adalah haram. Setelah menukirkan sekian banyak kata-kata sahabat dan tabi'in tentang tafsir menggunakan fikiran yang terpuji, beliau berkata tidak salah mentafsir Al-Quran dengan menggunakan fikiran terpuji. Mana ada ahli tafsir di dunia ini yang langsung tidak menggunakan fikiran. Kemudian menanyakan pendapatnya ketika mentafsir Al-Quran, kata beliau lagi, adapun orang yang mahir dalam bahasa Arab dan alim tentang syariat, maka tidak mengapa dia mentafsirkan Al-Quran mengikut pendapatnya. Para ulama salaf akan memberikan pendapat mereka tentang suatu ayat Al-Quran jika mereka mempunyai pengetahuan tentangnya. Dalam keadaan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula, mereka akan mendiamkan sahaja, mendiamkan diri. Dalam keadaan anda mempunyai pengetahuan tentang Al-Quran, adalah dosa besar, termasuklah menyembunyikan agama Allah Ta'ala. Baik. Yang kedua, seterusnya dia kata, tafsir yang tercela ni adalah tafsir yang menolak mukjizat. Di antaranya begitu. Baik. Di mana tafsir yang menolak mukjizat ini? Contoh saya bagi satu penafsiran yang dibuat oleh golongan orientalis. Golongan orientalis. Memang ada golongan orientalis dalam bidang tafsir ini, memang banyak. Contoh ayat peperangan Badar. Contoh ayat peperangan Badar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Pada peperangan Badar, aku yang menolong kamu, ketika itu kamu golongan yang sedikit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebut bahawa aku turunkan tentera, anzala junudan lam tarauha, yang kamu tak nampak. Dia terjemah di situ, dia kata bukan tentera, Allah Ta'ala bagi sokongan emosi, Allah Ta'ala bagi sokongan dalaman. Makna Allah Ta'ala bagi tahu begitu, makna dia tolong dia. Mana ada tentera, mana ada malaikat tu. Itu golongan orientalis. Itu antara contoh. Bukan sahaja haram, tapi berdosa besar, kerana menolak mukjizat yang ada pada Nabi SAW. Dan perkara-perkara itu Allah Ta'ala telah pun sebut dalam Quran. Yang keduanya, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Contoh, bila Tuhan kata subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami il masjid aqsa, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Satu malam. Dia kata mana ada orang berjalan satu malam. Perjalanan itu memang betul, tetapi perjalanan mimpi. Perjalanan mimpi.
Itu sangat bahaya. Baik, perjalanan mimpi macam mana? Ditulis biar nampak sikit tuan-tuan. Baik, ni boleh padan ni. Ni 15 ilmu ni kita tahu 5 sudah lah. Esok kita bagi lagi 5. Ada banyak lagi. Contoh, Subhanalladzi asra bi. Baik, ni sampai akhir ayat. Contoh. Jadi dia takwil. Yang pertama dia kata tafsir hak tercela ni, dia kata ni adalah mimpi. Mimpi dia. Dengan takwilan dia kata apa? Dia kata tidak ada. Ni tafsir tercela lah. Tercela. Jangan silap faham ni. Lagi dia punya screenshot dia kata ustaz kata mimpi. Tak ada kira zaman ni dia dengar separuh ke? Tercela. Tengok ni tercela. Baik, dia kata mimpi. Alasan dia tidak ada orang yang berjalan dengan perjalanan yang pantas tanpa menggunakan kemajuan teknologi. Baik, lebih kurang alasannya tidak ada orang yang berjalan dengan pantas, cepat, tanpa menggunakan kemajuan teknologi. Sebab nak berjalan ni sebulan. Kalau naik unta sebulan, pergilah sebulan balik. Sebab tu dia kata mimpi. Mimpi. Sedangkan Allah Ta'ala menggunakan perkataan asra. Subhanalladzi asra. Asra ni maknanya aku yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan. Aku ni, ini Allah. Allah yang memperjalankan. Jadi bila Allah Ta'ala memperjalankan, dan dalam hadis Nabi SAW, naik pula kenderaan yang bernama Buraq. Kenderaan Buraq ni pula asal daripada cahaya ataupun nur. Cahaya. Kalau Buraq asal daripada cahaya. Baik, kalau cahaya, apa benda yang peliknya kalau cahaya? Tak pelik kalau cahaya. Sebab apa saya kata tak pelik cahaya ni? Sebab kaedah cahaya ni, iaitu cahaya lebih laju daripada bunyi. Betul tak? Lebih laju daripada bunyi. Cahaya lebih laju daripada bunyi. Itu memang kaedah dia dah. Cahaya memang lebih laju daripada bunyi. Itu kaedah dia. Bila kaedah cahaya ni lebih laju daripada bunyi, jadi kita kata apa yang nak pelik? Kalau sepantas kilat, cara Allah Ta'ala atur tu pun hebat dah. Tapi tak percaya benda ni. Dia kata itu ada mimpi. Baik, tak apa, biar dia sesat orang-orang dia. Cuma saya nak sebutnya perbincangan ulama'nya dalam bab Isra' Mi'raj ini yang menjadi perbincangan, iaitu baik, yang pertama, sekali, ini saya melukis sikit hari ni lah.
Jadi dah tak tahu ni. Okey, ni Masjidil Haram, Masjidil Haram. Perjalanan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Al-Aqsa Syarif, Masjidil Aqsa. Ni perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ulama sepakat kata memang Rasulullah berjalan dengan tubuh badan. Ataupun jasa. Ini sepakat. Cuma daripada Masjidil Aqsa ni ke Sidratil Muntaha, ni je ulama khilaf sikit, dengan tubuh ke ataupun dengan roh dan sebagainya. Ni je khilaf dia. Tapi sepakat juga ulama dalam bab ni, kebanyakan yang mengatakan dengan tubuh, dengan jasad. Boleh faham ni? Ni Sidratul Muntaha. Lepas tu barulah pergi pada Allah, jumpa dengan Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ini contoh dia. Jadi orang yang tak terima ni, dia guna akal dia saja, dia kata tak mungkin perjalanan gitu, jadi semuanya mimpi. Kalau mimpi tak payah sebut dalam ni, tak penting kalau mimpi sebutlah Quran, kecuali mimpi Nabi Yusuf. Sebab mimpi Nabi Yusuf tu mukjizat, betul tak? Dan mimpi Nabi Ibrahim, sebab mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi Nabi, perintah. Mimpi Nabi Yusuf, la taqsus ru'ya, ayah dia kata jangan cerita mimpi ni pada kawan-kawan kamu, sebab nanti jadi masalah besar. Nabi Yaqub tahu dah masalah tu akan timbul daripada mimpi tu. Tu takbir yang dibuat Nabi Yaqub. Mimpi Nabi Ibrahim, perintah Allah, inni ara fil manama anni an tadbahuka fanzur madza tara. Qala ya abti fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah binas sabirin. Aku tengok dalam mimpi aku, wahai anakku, aku sembelih kamu. Itu adalah arahan Allah. Mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam Quran, tapi disebut secara nyata, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulanna al-masjidal haram insyaallah mal aminin. Itu mimpi Nabi. Allah Taala kata maka benarlah mimpi, laqad sadaqallah, Allah Taala membenarkan mimpi Nabi, mereka akan masuk dalam Masjidil Haram dengan aman, minal aminin, dengan aman. Mimpi apa? Rasulullah masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Sahabat pun suka. Masa tu nak berlaku perjanjian Hudaibiyah, belum berlaku perjanjian Hudaibiyah lagi. Mereka pakai ihram siap-siap, sampai di Hudaibiyah mereka disekat, musyrikin Mekah tak bagi visa nak masuk, tak bagi pelepasan, nak masuk macam mana? Jadi orang pun tanya, mimpi Nabi macam mana? Allah Ta'ala kata laqad sadaqallah, betul mimpi Nabi, tapi bila nak masuk tu tak tahu. Boleh faham ni? Itu mimpi. Jadi kalau benda ni mimpi, peristiwa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni benda besar. Kalau mimpi tak perlu ceritalah Quran. Kalau dia mimpi, itu takwilan yang tercela yang dibuat oleh orang yang tidak puas hati dengan Al-Quran. Begitu juga dengan apa orang panggil surah Al-Fil, surah tu Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, wa arsala alaihim tayran ababil. Contoh, wa arsala alaihim tayran ababil. Kirim burung ababil. Dia kata mana ada kirim burung sungguh? Tak ada. Dia kata tu adalah semangat je Tuhan nak bagi. Semua tu dia takwil oleh dia, semua tak betul. Baik, kita tengok bawah tu, seorang ahli tafsir biar bagaimana hebat dan ikhlas sekalipun tetap melakukan kesilapan, kerana dia tetap seorang manusia. Ia hanya seorang umat, bukan seorang nabi ataupun rasul yang maksum. Bagaimanapun ada perbezaan di antara kesilapan berlaku pada pentafsir ahli sunnah yang ikhlas dengan pentafsir di kalangan ahli bid'ah. Pentafsir di kalangan ahli sunnah yang ikhlas
dan menggunakan kaedah-kaedah usul tafsir sebaik-baiknya, diampunkan jika tersalah dalam penafsirannya. Sedangkan penafsir di kalangan ahli bid'ah dikira bersalah meskipun benar penafsirannya, kerana kebenaran dan ketetapan tafsirnya hanya satu kebetulan semata-mata. Gini, yang pertama sekali, bila kita mendalami ilmu tafsir ni, kita akan nampak beberapa tulisan-tulisan ulama-ulama tafsir yang hebat. Ada kesalahan di dalam menakalkan kisah, contohnya. Contohnya tafsir Baydawi. Dia banyak kisah Israiliyat. Bukan salah dia, dan dia tetap mendapat pahala kerana usaha dia untuk menafsirkan Al-Quran. Setelah dia ambil hadis, hadis pun ada, Quran pun ada dalam tu, tapi dia buat mari kisah Israiliyat juga. Walaupun ada hadis, ada Quran. Kesalahan dia tidak menjadi dosa, bahkan boleh pahala. Kalau pokok yang bid'ah, pokok yang tak erti nak tafsir Quran, tapi dia tafsir Quran, tetap mendapat dosa, walaupun kadang-kadang tafsir dia tu nampak macam betul. Contohnya, perkataan Mala'u jadi Melayu. Ada orang tafsir gitu dulu kan? Perkataan Mala'u tu dia kata Melayu, jadi Melayu pada dalam Quran juga. Tak cukup dengan kaum Ad, kaum Samud jadi Melayu pada juga. Nah, itu adalah tafsir yang tidak betul. Wal qarna fi buyutihinna, tahanlah rumah perempuan daripada keluar pada rumah. Surah An-Nur, wal qarna, dia kata corona tu, so duduk di rumah. Ada tafsir gitu, ustaz juga. Lepas tu dia pakai nombor. Ayat ni nombor sekalian, duduk pada nombor ni, bertepatan dengan nombor ni, diguna nombor. Jadi Quran ni ajarkan buat nombor. 1, 2, ayat nombor 3 campur dengan ayat nombor ni, campur semua, dapat jumlah ni. Tak betul. Tafsir begitu, tafsir yang tidak betul. Itu semua tafsir yang tercela. Kalau betul pun nombor dia guna tu, kalau betul pun ia hanyalah sekadar kebetulan sahaja, bukan betul sungguh. Kebetulan sahaja. Kebetulan dengan nombor tu, kebetulan dengan dia sebut tu. Dia pula pandai goreng sikit, tak ada apa. Nah. Jadi benda tu adalah benda yang salah dalam bidang tafsir. Baik. Allahu Akbar. Kita belajar sikit pun rasa macam payah. Tetap bayanglah kalau orang tu dalam bidang tafsir macam mana. Payah sungguh. Sakit kepala juga, pecah kepala jugalah, untuk mengetahui. Tapi walaupun payah, kita kena belajar. Kita kena tahu. Walaupun basic, walaupun kita bukan nak tafsir Quran pun, tapi paling kurang kita tahu kesalahan tafsir itu di mana. Baik. Perincian yang tidak berfaedah dalam tafsir. Cuba kita tengok. Seseorang pelajar tafsir dalam mengetahui bahawa dalam setengah tafsir yang menjadi rujukan umat terdapat sekian banyak cerita yang dikaitkan dengan sesuatu firman, padahal tidak langsung berasas dan tidak bersanad. Malah terdapat juga dalamnya perincian-perincian yang tidak berfaedah. Oleh kerana itu, apabila mentafsir Al-Quran, anda hendaklah berpada dengan riwayat-riwayat yang sahih, meskipun ia tidak terperinci. Sibuk mencari maklumat tentang berapakah panjang dan lebar bahtera Nabi Nuh adalah sesuatu yang sia-sia, tidak berfaedah. Berapakah bilangan Ashabul Kahfi juga tidak perlu dipastikan. Kalau ia betul-betul diperlukan, tentu Allah dan Rasulnya telah memberitahu tentangnya. Apa yang perlu ditekankan sebenarnya ialah tentang maksud Al-Quran mengemukakan suatu cerita. Kenapa misalnya Allah telah memerintahkan Nabi Nuh membuat bahtera? Kenapa Ashabul Kahfi terpaksa berlindung dalam gua, tempat persembunyian mereka? Apakah perkara yang mendorong mereka lari kepada gua itu? Jadi itu yang penting. Kita nak pergi ukur bahtera Nabi Nuh tu tak penting panjang mana bahtera. Kerana ada orang yang pun dapat pendapat gitu dalam ilmu tafsir, dan tuan-tuan akan baca ilmu tafsir yang orang sebut bahawa lebar bahtera Nabi Nuh panjang ni, lebar dia begini, pintu dia berapa. Tak perlu sebenarnya. Yang pertama sekali perlu kita tahu sebab apa Allah Ta'ala suruh buat bahtera. Sekerana Allah Ta'ala nak tenggelamkan muka bumi ni, itu sahaja. Jadi tak perlulah kita tanya banyak-banyak. Sebab tu saya kata,
Dalam ayat mutasyabihat contohnya, sahabat dengar dan sahabat percaya, sahabat tak tanya. Dan itulah berimannya salafus salih kepada ayat mutasyabihat. Contoh Allah Ta'ala kata istawa al-arsh, Allah Ta'ala duduk di arsh. Tak pernah sahabat tanya Tuhan duduk macam mana. Betul tak? Kalau tanya itu tak boleh. Tanya itu bid'ah dalam bab tu. Bukalah tafsir mana-mana pun tidak ada sahabat yang tanya. Kerana Allah Ta'ala terpaksa bercakap begitu, duduk tak sama dengan duduk manusia. Dia sebut tangan, tak ada kata Allah Ta'ala ada tangan juga. Tidak ada sahabat tidak tanya benda-benda begitu. Bila sahabat tak tanya, bila kita mengaji tafsir, kita tak perlu tanya benda begitu. Sebagaimana orang duk tanya, di antara soalan yang famous lagi sebelum adanya arash, Tuhan duduk di mana? Arash tu benda baru, kata benda baru. Sebelum ada arash duduk di mana? Tak perlu. Sidratil Muntaha, contoh saya sebut sidrat. Apa benda Ustaz Sidratul Muntaha? Saya nak jawab apa tak boleh. Saya bukan pernah pergi ke langit. Dalam tafsir Sidratul Muntaha, dia tulis dia adalah pokok bidara, pokok begini. Pendapat dia. Tapi Nabi hanya sebut Sidratul Muntaha. Sikit je mention Allah pada Sidratul Muntaha. Inda sidrat fi Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha ada syurga al-ma'wa. Betul. Mana ilmu kita sikit. Manusia ni ilmu sikit. Wa ma'utitum bi'ilmin illa qalila. Tu kita kena terima. Tidaklah aku beri ilmu kepada manusia itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan sedikit je. Pada ilmu kita sikit ni, kita tak berasa ilmu kita banyak. Sampai kita nak takwil segala benda, sampai kita nak sebut segala benda, mana tak boleh begitu. Tidak dibenarkan dalam agama kita apabila kita bertanya benda yang tidak sepatutnya bertanya. Contohnya tadi lah, bila Tuhan ni duduk atas arah. Arah ni benda baru. Sebelum ada arah duduk di mana? La ilaha illallah. Bermakna Tuhan duduk, Tuhan ni bertempat, Tuhan ni berkehendak. Dia hak fikir gitu. Nampak tak? Dia hak kata tu sebab dia fikir. Tuhan berkehendak. Kita kunci terus, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu. Mari sebut tangan, muka pun tak serupa. Senang. Itu akidah salafus salih. Mereka beriman sahaja tanpa takwil. Tanpa takwil. Jadi itu penting dalam tafsir. Tidak ada orang boleh huraikan contoh lagi. Tafsir yang tidak ada faedah. Yasin. Nur Yasin. Yasin, alif lam mim, alif lam ra, semua tu orang panggil al-hurful muqatta'ah, dia panggil huruf satu-satu. Ya tidak ada orang boleh bagi makna. Tiba-tiba dia mari bagi makna. Yasin dia kata adalah gelaran bagi Nabi, ala Yasin habibillah. Orang duk nasyid tu lah. Itu khata', salah sama sekali. Ya itu wahai, sin tu insan, makna wahai insan, tu pun tak betul juga. Tapi benda-benda tu semua duduk atas meja ceramah tau, di meja kuliah. Tapi ada benda tu, ada benda tak betul. Taha, gelaran bagi Nabi, dia kata Taha, ala Taha al-Madinah, dia sebut buat menasyid, ala Yasin Nabi billah, ala Taha Rasulillah. Betul tak? Semuanya itu benda yang khata', benda yang salah, dan itu termasuk tafsir yang tercela. Kita pakai sahabat bahawa sahabat alif lam ra apa semua ni dia tak tanya. Sebab apa jadi alif lam ra, dia pecah pula alif ni makna apa, lam ni. Semua sepakat sahabat ulama tafsir bila mari huruf-huruf begitu, dia kata Allahu a'lam. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui apa benda maknanya. Allah Ta'ala saja tahu apa benda makna. Tetapi ada juga sikit, tapi boleh pakai lah. Dia kata setiap lepas daripada alif lam ra, alif lam mim, mesti kebanyakannya dia cerita bab Quran. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, Quran.
Alif Lam Mim, Quran yang tidak ada keraguan. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Quran. Alif Lam Mim Sad, tilka ayatul kitab. Quran juga. Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran juga. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fi. Kitab juga. Quran juga. Semua Quran kecuali surah Maryam. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Tu pun zikru tu, peringatlah kepada manusia Al-Quran ini tentang cerita Nabi Zakaria. Tu pun ada kaitan dengan Al-Quran. Jadi sebab apa begitu? Dikaitkan dengan Al-Quran. Nah, kita ambil itu tuan kita ni. Dia masalah takwil Quran dia hebat semua. Dia kata seolah-olah cabaran Allah Ta'ala kepada Arab Mekah mengguna Alif Lam Mim tu, mengguna alif sampai ya tu, mengguna Alif Lam Mim Sad, mengguna Yasin, mengguna Taha, mencantum, membuat Quran lain. Nampak pun nak lawan Nabi sangat. Boleh faham tu? Hak tu boleh diterima. Alif Lam Mim Ra, daripada Alif Lam Mim Ra, daripada Yasin, daripada Taha, mau ambil lah alif sampai ya. Alif sampai ya. Hei manusia, awak mari. Mu sambung huruf macam aku sambung. Mu letak baris sama aku letak baris. Mu letak makna sama aku letak makna. Mu letak cara gaya bahasa sama aku letak. Faktu bi suratin min misli. Awak mari Quran lain pada aku. Itu di antara dia kata Allah Ta'ala letak huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf satu-satu di hadapan. Itu di antaranya. Tapi makna Alif Lam Ra, makna Yasin, tidak ada orang yang boleh beri makna. Allahu Akbar. Sebab tu saya sebut tadi akhirnya bahawa Imam Shah Waliullah Ad-Dihlawi ini memang dia hebat. Hebat sungguh Tuhan bagi pada dia. Memperhambakan diri dia kepada ilmu tu. Kita tak masuk dengan ilmu, dia perhati Al-Quran sampai huruf yang bersambung pun dia hurai. Contohlah, dia kata biasanya dia kata perkataan yang nun campur dengan fa, nafa'a, nafasa, nafada, nafara. Dia kata biasa kalau nun campur dengan fa ni, dia kata membawa makna mengeluarkan sesuatu. Nafa'a, ambil manfaat, keluarkan manfaat. Nafara tu tiup tu, nafir serunai tu. Nafasa, nafada, ambil duit dalam beg buat keluar. Semua isyarat kepada keluar apabila nun jumpa dengan fa. Apabila sin jumpa dengan nun, sinatun, sanatun, sunnatun. Sin campur dengan nun membawa makna berterusan. Yang pertama sin nun, gigi berterusan, 16 atas 16 bawah. Yang kedua sanatun, tahun juga berterusan. Yang ketiga sinatun, sin campur dengan nun. Itu tidak sin campur dengan fa, tidak ia campur dengan mim. Orang mengaji waktu saja bertahun. Dia panggil ilmu wadha'i. Tapi itu tak apalah orang mengaji tu. Ni, tuan kita ni, dia duduk saya saja, dia tengok sambung Quran. Oh, sambung, dia tulis satu, sambung dua, dia kumpul habis sambung lah Quran. Jadi kita nak cari di mana ulama yang begitu hebat dalam bidang Al-Quran ini. InsyaAllah kita bagi sikit-sikit. Dia tak boleh bagi banyak-banyak, dia pening. Adalah kita simpanlah khazanah ilmu tu, kita bagi huruf bersambung. Biasanya bawa makna ni, tapi kadang-kadang makna ni memang cukup hebat. Kita akan nampak mukjizat Al-Quran ni, oh gini rupanya. Dari segi huruf pun dikira dalam Al-Quran. Betul? Hak belakang pula. Hak belakang. Ayat-ayat hak belakang contoh Azizun Hakim, Ghafurur Rahim, Ghaniyun Hamid. Bukan saya saja dia letak tu. Dia letak Ghafurur Rahim. Mesti ada cerita atas tu sebab apa. Berkaitan dengan Ghafurur Rahim. Hamidum Majid. Mesti ada cerita sebab apa. Wa man yashkur fa inna ma yashkur nafsih wa man kafara, mana-mana kufur, fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Sebab apa letak ghaniyyun hamid? Sebab apa tidak letak wa man kafara fa inna azaballahi syadid. Mana-mana orang kufur, azab Allah amatlah pedih. Sepatutnya gitu. Tapi dia sebut ghaniyyun hamid. Dia letak nama Allah di situ. Sebab apa? Satu bab pula tu.
Allah. Jadi kita belajar sini ni, orang panggil ujung kuku daripada hak tu ilmu ni. Tetapi ujung kuku pun dia tidak lekeh, kerana dia merupakan asas kepada nak memahami penafsiran Al-Quran. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi insya-Allah pada usul yang ketujuh. Ni masuk hak payah dah ni. Esok tak hari ni. Ni panggil siyaq wa sabaq. Dahulu ayat sebelum dengan ayat yang terkemudian. Macam mana kita nak memahami makna itu? Wallahu a'lam. Kita akan tengok esok. Aqulu qawli hadha astaghfirullah العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله.